Hai, Assalamualaikum. Kumpulan kami akan menerangkan tentang pembangunan lestari. Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan lestari? Sebelum kita mengetahui konsep pembangunan lestari, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu pembangunan ekonomi dan apa itu kelestarian alam. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan lestari? Secara umum, pembangunan lestari ditakrifkan sebagai pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa mengkompromikan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Pembangunan lestari menggabungkan kelestarian ekonomi, masyarakat, dan alam sekitar dengan pembasmian kemiskinan dan kesaksamaan agihan pendapatan sebagai salah satu matlamat utama yang penting. Penduduk, proses pembandaran dan peningkatan kemajuan kerjaya merupakan faktor-faktor berlakunya pembangunan fizikal dan pembangunan ekonomi. Contohnya di kawasan Tanjung Malim. Jumlah penduduk yang semakin bertambah di kawasan ini menyebabkan pihak tertentu terpaksa menebang dan membersihkan kawasan hutan. Hal ini adalah untuk mendapatkan kawasan yang lapang bagi membangunkan kawasan perumahan dengan lebih banyak. Tambahan pula terdapat sebuah universiti di Tanjung Malim iaitu UPSI yang mempunyai permintaan yang tinggi terhadap kawasan perumahan baharu kerana sebahagian besar daripada pelajarnya perlu menyewa rumah sepanjang tempoh pembelajaran mereka. Selain itu, proses pembandaran juga berlaku bagi menjaga kebajikan penduduk di Tanjung Malim. Contohnya, pembangunan infrastruktur pengangkutan awam seperti KTM dan ETS dapat memudahkan para penduduk untuk bergerak dari satu tempat ke suatu tempat lain. Terdapat juga pasar raya iaitu TF Value Mart telah dibangunkan bagi memudahkan penduduk di kawasan ini untuk mendapatkan perlengkapan dan keperluan harian. Faktor yang terakhir ialah kemajuan kerjaya. Para graduan kebanyakan lebih cenderung untuk mengambil kursus dalam bidang teknologi dan perindustrian moden berbanding dengan kemahiran peternakan dan pertanian. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap pekerjaan dalam sektor primer iaitu industri pertanian, kelapa sawit dan ladang berkurangan sehingga mengakibatkan banyak hutan atau kawasan pertanian terpaksa dirobohkan untuk pembangunan kilang atau pejabat besar. Tanjung Malim pada tahun 2010 memiliki 22 unit perindustrian dan 14 daripadanya terletak di kawasan perindustrian Proton yang terdiri daripada kilang Proton dan 13 vendornya.